أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. InsyaAllah tuan-tuan dimulakan Allah SWT, kita sambung lagi pembacaan hadis-hadis Nabi SAW, yakni dalam bab dakwah dan tabligh, dalam bab dakwah dan fadilatnya. Sayyidina Amr bin Auf radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya agama pada permulaannya adalah asing dan akan kembali menjadi asing sebagaimana permulaan. Oleh itu, berbahagialah orang-orang Islam yang dianggap asing kerana Islam. Mereka ialah orang-orang yang memperbaiki cara hidupku, yakni sunnah yang telah dirosakkan oleh orang ramai selepasku. Allahumma salli ala sayyidina. Hadis riwayat Tirmizi. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an menceritakan bahawa ada orang berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, doalah supaya orang-orang musyrikin itu binasa. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku tidak diutus untuk melaknat sesiapa, sebaliknya aku diutus sebagai rahmat. Allahumma salli ala sayyidina. Allah. Hadis riwayat Muslim. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mudahkanlah dan jangan kamu menyusahkan. Tenangkanlah orang ramai dan jangan kamu meliarkan mereka. Allahumma salli ala sayyidina. Hadis riwayat Muslim. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menggunakan lidahnya untuk mengatakan yang hak, yakni benar, yang dijadikan amalan oleh orang-orang selepasnya, maka Allah SWT akan terus mengekalkan ganjaran untuknya sehingga ke hari kiamat. Kemudian Allah SWT akan menyempurnakan ganjarannya pada hari kiamat. Allahumma salli ala sayyidina. Hadis riwayat Musnad Ahmad. Sayyidina Abu Mas'ud Badri radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang memberi petunjuk supaya melakukan kebaikan dan mendapat ganjaran yang sama sebagaimana pelaku kebaikan itu sendiri. Allahumma salli. Hadis riwayat Abu Daud. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mendakwahkan kepada petunjuk dan amalan baik, maka dia akan berterusan mendapat pahala. Amin. Sama seperti ganjaran amalan-amalan kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengikut petunjuk kebaikan itu, dan ganjaran orang yang mengikut itu tidak akan berkurangan sedikit pun. Sementara sesiapa yang menyeru kepada kesesatan, maka dia akan menanggung dosa sama seperti dosa orang-orang yang mengikut kesesatan itu. Na'udzubillah. Dan atas sebab yang demikian itu, dosa-dosa orang yang mengikut itu tidak akan kurang sedikit pun. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis riwayat Muslim. Sayyidina Alqamah bin Sa'id radhiyallahu an berkata bahawa pada satu hari Rasulullah SAW telah menyampaikan khutbah. Dalam khutbah itu, baginda SAW telah memuji sebahagian kabilah orang Islam. Kemudian baginda SAW bersabda, apakah yang telah berlaku kepada sesetengah kaum yang tidak memahamkan kepada jiran-jiran mereka tentang agama dan tidak juga mengajar mereka tentang agama, tidak menasihati mereka, tidak juga menyuruh mereka melakukan kebaikan dan tidak juga mencegah mereka daripada melakukan keburukan? Dan apakah pula yang telah berlaku kepada sesetengah kaum yang tidak belajar daripada jiran-jiran mereka, tidak mengambil faham, tidak mengambil pengajaran daripada jiran-jiran mereka? Demi Allah, hendaklah sesuatu kaum mengajar agama kepada jiran-jiran mereka, memahamkan mereka tentang agama, memberi nasihat kepada mereka, menyuruh mereka melakukan kebaikan dan mencegah mereka daripada kemungkaran. Demikian juga hendaklah sesuatu kaum belajar daripada jiran-jiran mereka, cuba memahami daripada jiran-jiran mereka dan meminta nasihat daripada jiran-jiran mereka. Sekiranya mereka semua tidak melakukan demikian, maka aku akan mengenakan ke atas mereka balasan yang teruk di dunia ini lagi. Allah. Selepas itu, baginda SAW telah turun dari mimbar. Ekoran daripada itu ada kaum yang bertanya,
siapakah yang baginda SAW maksudkan? Orang ramai menjawab, kaum Ashirarin. Mereka adalah kaum yang ada ilmu pengetahuan agama, sementara jiran-jiran mereka adalah orang-orang kampung Badui yang tidak ada pengetahuan. Berita tersebut telah sampai kepada orang-orang Ashirarin sendiri, lalu mereka pun datang berjumpa Nabi SAW. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, Tuhan telah memuji setengah kaum tetapi Tuhan telah marahkan kami. Apakah kesalahan kami? Rasulullah SAW telah bersabda kepada mereka sekali lagi, hendaklah sesuatu kaum itu mengajar jiran-jiran mereka, menasihati mereka, menyuruh mereka melakukan kebaikan dan mencegah mereka daripada kemungkaran. Demikian juga hendaklah sesuatu kaum itu belajar agama daripada jiran-jiran mereka, menerima nasihat mereka dan cuba memahami daripada mereka. Sekiranya mereka tidak lakukan demikian, maka aku akan kenakan ke atas mereka balasan yang teruk di dunia itu lagi. Allah. Lalu mereka berkata, ya Rasulullah, adakah kami kena mengajar orang-orang lain? Rasulullah SAW tetap mengulangi arahan baginda itu dan mereka mengulangi soalan mereka untuk kali yang ketiga. Ya Rasulullah, adakah kami kena mengajar orang lain? Nabi SAW tetap mengulangi jawapan yang sama. Akhirnya mereka berkata, berilah tempoh kepada kami selama setahun. Lalu baginda SAW pun memberi kepada mereka tempoh setahun supaya mereka memahamkan jiran-jiran, mengajar mereka dan menasihati mereka. Selepas itu Rasulullah SAW membaca ayat Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam al-ayah, yang bermaksud orang-orang kafir dalam kalangan Bani Israel telah dilaknat melalui lidah Nabi Dawud AS dan lidah Nabi Isa bin Maryam AS. Mereka dilaknat kerana mereka telah melanggar hukum hakam Allah SWT dan mereka telah melampaui batas. Mereka juga tidak melarang antara satu sama lain daripada keburukan yang mereka lakukan. Sangat buruklah perlakuan mereka itu. Allah. Hadis riwayat Tabrani, Targhib. Masya Allah. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan mulakan Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang kita dengar ini Allah SWT kurniakan kita taufik dan hidayah, dapat kita amalkan dan sampaikan, insya-Allah. Itu tutup dengan tasbih kifarah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.